Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sekarang kita di dalam subjek Al-Maddah Al-Syari'ah Lisanati Thaniyah. Dan untuk pengenalannya, dalam maddah ini dia dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama atau Al-Qismul Awwal ialah Al-Quran wal Hifz. Dan untuk bahagian yang kedua atau Al-Qismul Thani Fiqhul Ibadat. Untuk video ini kita akan menumpukan kepada bahagian yang pertama Al-Qismul Awwal Al-Quran wal Hifz. Dan rujukan kita ialah buku teks Al-Manhaj Ad-Dini Al-Mutakamil Al-Syari'ah Lisanati Thaniyah dan juga skor Mumtaz PT3 Muzakkiratus Syari'ah keluaran Telaga Biru. Kita akan mulakan dengan belajar surah yang pertama, iaitu surah Al-Mutaffifin. Di sini disebutkan yang pertama, qiraatu surah Al-Mutaffifin. Kita akan membaca surah Al-Mutaffifin. Yang kedua, tawdih ma'anil kalimat al-mukhtarah bil-lughatil malayuwiyah. Kita akan terang makna kalimatnya yang terpilih, tetapi kita akan sebut secara keseluruhan makna ayat yang terkandung di dalam surah ini dalam ayat yang terbabit. Aktiviti yang ketiga yang akan kamu semua lakukan iaitu hifzu surah Al-Mutaffifin hifzan mujawwadan. Kamu kena hafazlah surah ini dengan hafazan yang terbaik lah, dengan tartil, mengetahui hukum tajwidnya, kena hukum tajwidnya dan tahu maknanya. Dan rabi'an yang disebutkan, aktiviti kita ialah kita bermulazamah tilawatul Quran ma'a mura'ah ahkam at-tajwid. Kita sentiasa membaca Al-Quran beserta menjaga hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Ayyuhat tullab al-ahibba, ini adalah paparan penuh untuk surah Al-Mutaffifin semuanya. Tetapi kita akan bermula dengan 9 ayat dahulu, sedikit demi sedikit. Qalilan qalilan sara jabalan. Tayyib, di sini ada beberapa aktiviti yang perlu dilakukan untuk memberi kesan yang terbaik kepada para pelajar sekalian. Yang pertama, ibhas anil qiraat limasyahiril qurra. Pelajar-pelajar boleh mencari bacaan surah Al-Mutaffifin yang dibacakan oleh para qari yang masyhur seperti Masyari, Rashid Al-Affasi, Sudais dan sebagainya, yang tu telah kita sebut dalam pelajaran sebelum ini. Anda boleh mendengar bacaan qari-qari tersebut dengan tekun, dengan teliti, lihat bagaimana mereka menyebut sebutan kalimah satu persatu. Jim, muhawalah tilawatiha, cuba usaha membacanya surah tersebut miraran, berterusan. Summa qum, berterusan tu banyak kali baca sampai kita lancak. Summa qum, kemudian barulah bihifdhi surah, boleh menghafaz surah itu secara sempurna. Seterusnya, setelah para pelajar dapat menghafaz dengan baik dan kita pada musim PDPR, sila rakam hafalan tersebut, atau lebih baiknya video call
untuk ditasmi' bacaannya, diperbetulkan bacaan oleh guru masing-masing. Kemudian anda boleh tulis ma'ani al-kalimat, makna-makna kalimat al-mukhtarah yang terpilih dalam bahasa Melayu di dalam buku latihan kamu. Tetapi bagi pandangan Ustaz, lebih baik ditulis ma'anil mufradat, makna kalimat tersebut satu persatu supaya pengetahuan dan pemahaman kita lebih menyeluruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. Tayyib, ini adalah perkataan yang telah dipilih yang ada di dalam buku teks kamu, tetapi kita dalam video ini kita akan memberi terjemahan lengkap setiap kalimah yang ada di dalam pelajaran kita ini. InsyaAllah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mutaffifin ialah orang-orang yang curang, ya. Curang ini maknanya curang di dalam melakukan timbangan dan sukatan, terutamanya biasanya di dalam perniagaan lah. Wailun maknanya kecelakaan besar ataupun azab Allah, atau wailun ni adalah salah satu daripada lembah jurang di dalam neraka Jahannam. Lil mutaffifin, kepada orang yang, bagi orang yang curang, li bagi ataupun kepada, mutaffifin orang yang curang. Curang tadi kita sebut dalam sukatan dan timbangan lah. Alladzina makna orang yang, idza apabila, iktalu maknanya mereka menerima sukatan daripada da'alan nasi, atas orang lain. Maknanya mereka mengambil sesuatu daripada orang lain. Yastawfun, mereka minta untuk dicukupkan. Maknanya mereka minta hak mereka supaya dicukupkan timbangan untuk mereka. Wa idza, dan apabila, kaluhum, mereka pula yang menyukat ataupun menimbang sesuatu, mengukur sesuatu, aw wazanuhum, ataupun mereka menimbang, wazanuhum yukhsirun, mereka mengurangi. Untuk orang lain mereka kurangi, tapi untuk diri mereka, mereka minta dicukupkan. Ini namanya curang. Orang curang kat mereka tidak boleh mengamuk. Tapi kalau kita ke orang, tak apa pula. Kita hanya memikirkan kurniaan semata-mata. Mereka memikirkan kurniaan semata-mata, mereka tak ingat. Dan mereka tak sedar bahawa nanti Allah Ta'ala akan azab di akhirat nanti. Ala, tidakkah, mengira, yazunnu, mengira, menyangka pun boleh, ulaika, mereka itu, annahum, sesungguhnya mereka,
mab'uthun, akan dibangkitkan. Apa yang mereka lakukan akan dihisap, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Li kepada yaumin, hari, azim, besar. Maksudnya sini hari besar ialah hari kiamat nanti. Mereka akan dibangkitkan, kita semua dibangkitkan. Yauma, pada hari, yaqumu, bangun, bangkit, an-nasu, daripada kubur-kubur bangkit habis. Li rabbi, kepada Tuhan al-alamin, seluruh alam. Kemudian kita pergi ke ayat yang ketujuh. Kalla, sekali-kali janganlah. Sekali jangan kita curang. Inna, sesungguhnya, kitab al-fujjar, maknanya buku catatan bagi orang yang al-fujjar. Al-fujjar ni orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Lafi, benar-benar, lafi, la, benar-benar, nescaya, fi, di dalam, sijin. Apa maksud sijin? Sijin di sini disebut nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang yang derhaka. Kemudian wama adraka ma sijjin. Wama, dan apakah, ma apakah, wa dan, adraka kamu tahu, adraka kamu tahu, ma apa itu, sijjin. Allah Ta'ala ulang balik, tanya tadi dah sebut, tetapi disebutkan lagi supaya kita ambil perhatian tentang perkara ini. Kitabun marqum, iaitu kitab yang berisi cacatan amalan. Jadi bagi sijil ini catatan amalan bagi orang yang derhaka lah. Maka berwaspadalah dan janganlah kita melakukan derhaka dan curang terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan murka. Baiklah, kita telah selesai untuk bahagian yang pertama, surah Al-Mutaffifin, dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9, dan kita ke kumpulan ayat yang kedua untuk kita hafaz, iaitu surah Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-10 sehingga ke-18. Kita mulakan sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Alhamdulillah, kita selesai membaca kumpulan kedua
kumpulan ayat dari surah Al-Mutaffifin, dan ini ialah 3 perkataan yang terpilih, yang dipilih untuk buku teks ini terjemahkan, dan kita akan teruskan untuk terjemahan keseluruhan ayat sehingga ayat yang ke-18. Baiklah, kita lihat ayat yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, kecelakaan besar, seperti ayat yang pertama kita terangkan tadi. Yauma idzin, pada hari itu, kecelakaan besar pada hari itu. Lil mukadzibin, li bagi al mukadzibin, orang yang berbohong, orang yang berdusta. Maknanya kecelakaanlah pada hari itu bagi orang yang melakukan pendustaan. Terus alladzina, orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan, biyaumi, dengan hari ad-din, hari pembalasan. Mereka menyatakan kita akan mati dan kita tidak akan lagi dibangkitkan, padahal mereka dibangkitkan semula nanti untuk dihisap dan diganjarkan atas setiap amalan yang mereka lakukan di dunia. Wama yukadzibu bihi, wama, dan tidaklah, yukadzibu, mendustakan, bihi, terhadapnya, illa, melainkan, tidak orang mendustakan hari kebangkitan tersebut, illa, melainkan, ataupun di terjemahan itu ditulis, diterjemahkan dengan kecuali, kullu, setiap, ataupun semua, mu'tadin, orang yang melampaui batas, orang yang melanggar had, athim, dan pendosa. Seterusnya Allah menjelaskan lagi karakter pendosa ini dengan menyatakan bahawa idza, apabila, tutla, dibacakan, alaihi, kepadanya atau kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, qala, mereka berkata, ataupun sini dia berkata, asatiru, dongengan al-awwalin, cerita khayalan lah, cerita yang tidak ada pun pada dasarnya, cerita yang dibuat al-awwalin oleh orang-orang yang terdahulu kala ataupun nenek moyang. Kalla, bal, sekali-kali tidak, bal, bahkan, sekali-kali tidak. Sin di sini hendaklah kita membaca dengan saktah. Sin adalah sin saktah, maknanya kita baca berhenti tanpa nafas dan kita teruskan kembali setelah 2 saat, lebih kurang begitu. Contoh, kalla bal rana ala, kalla bal rana ala, macam tu. Rana, kita teruskan, rana, menutupi, tutup, ala qulubihim, ke atas, ala, ke atas, qulubihim, qulub, hati-hati, him, mereka, ma kanu, ma, apa, kanu, yang mereka telah yaksibun, mereka lakukan. Makna apa yang mereka lakukan itu menyebabkan hati mereka menjadi hitam, yang akhirnya susah untuk masuk cahaya ataupun hidayah Allah. Kemudian kalla, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya, hum, mereka, an, daripada, rabbihim, Tuhan mereka, yawma idzin, pada hari itu, lamahjubun, pada hari kiamat, hari akhirat nanti, lamahjubun, benar-benar mahjub, benar-benar terhalang, terhijab, terdinding daripada Tuhan mereka. Summa innahum, summa, kemudian, innahum lasalul jahim,
innahum sesungguhnya hum mereka lasalu akan benar-benar salu masuk al-jahim neraka jahim. Kemudian yang ke-17 thumma kemudian yuqalu dikatakan hadza alladhi dikatakan kepada mereka hadza inilah alladhi yang kuntum kamu dulu bihi dengannya tukadzibun mendustakan. Maknanya bila berjadi bila mereka didinding daripada melihat Allah, daripada mendapat nikmat Allah, maka bukan sekadar itu mereka masuk ke dalam neraka jahim. Kemudian dikata kepada mereka, inilah hari akhirat, hari kiamat yang dulu kamu mendustakannya, kamu tak percaya akan adanya hari ini. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya inna kitab al-abrar, orang yang berbakti, yang melakukan kebaikan, lafi akan mereka masuk illiyin, masuk dalam illiyin. Kita sampai di sini untuk bahagian ataupun kumpulan ayat yang kedua dari surah Al-Mutaffifin. Kita akan bersambung untuk bahagian yang ketiga di video yang akan kita upload selepas ini. Jadi kita akan tahu apakah yang dikatakan illiyin nanti. Subscribe dan like dan juga boleh share kepada kawan-kawan yang seangkatan dengan kamu supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian dan video ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.